Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Syah bin Abu Bakri dari Kalif International Islam Berhad. Hari ini saya nak berkongsi macam mana kita nak mengamalkan taklim di tadika dan juga di rumah. Mula-mula sekali kita buka majlis dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulakan dengan hadis yang pertama. Bab kalimah thayyibah. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rahu Muslim. Bab ad-dunya sijnul mu'min. Bagi sesiapa yang tak berkeyakinan untuk membaca dalam bahasa Arab, dia boleh saja baca terjemahannya dalam bahasa Melayu sebanyak 3 kali. Saya baca terjemahannya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, dunia ialah penjara orang mukmin dan syurga orang kafir. Saya ulang, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah penjara orang mukmin dan syurga orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Keterangan: memandangkan kehebatan nikmat yang disediakan kepada seorang mukmin dalam syurga, maka dunia ini dikira sebagai penjara untuknya, dan memandangkan kepada kedahsyatan azab neraka yang kekal untuk seorang kafir, maka dunia ini dikira sebagai syurga untuk mereka. Hadis yang kedua, bab solah. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man salal bardaini dakhala jannah. Rawahu Bukhari. Bab fadaiz solah fajar. Keterangan: Sayyidina Abu Musa radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menunaikan 2 solat sejuk akan memasuki syurga. Saya ulang, Sayyidina Abu Musa radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menunaikan 2 solat sejuk akan memasuki syurga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang terakhir, bab ilmu dan zikir. An Abi Darda'i radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafizal 10 ayatin min awalin suratul kahfi usimu min fitnatil dajjal, wa fi riwayah min akhiril kahfi. Rawahu Muslim. Bab fadaiz suratul kahfi wa ayatul kursi. Sayyidina Abu Darda meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita ceritakan tentang kepentingan dan juga adab-adab taklim. Tujuan kita buat taklim ni, kita nak mendengar firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW berulang-ulang kali sehingga timbul jazbah, timbul istisab, iaitu keyakinan kita pada janji-janji Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga datang jazbah, iaitu semangat untuk kita beramal, untuk dapatkan janji-janji Allah SWT. Kemudian saya nak cerita sikit tentang adab-adab taklim yang boleh kita amalkan lah. Pertama, kita kena amalkan adab-adab batin dalam taklim. Adab batin ada 4. Pertama, kita ada rasa takzim, rasa mengagungkan majlis, rasa besar majlis ni. Maka nak agungkan majlis ni tak perlu diajar kan. Dia macam satu orang yang dia pergi masuk istana, dia tahu dah apa benda dia tak buat, apa benda dia kena buat. Dia sendiri rasa besar, dia takkan sentuh sana, takkan sentuh sini. Itu dalam taklim. Jadi kita rasa besar, kita akan duduk dalam taklim ni, macam mana rasa besar, hebat dengan taklim. Dan kita kena ada tawajuh, kena tumpu perhatian sungguh-sungguh. Kalau boleh lihat muka orang yang macam taklim tu. Bukan kita nak muliakan orang macam taklim ni, tapi nak muliakan majlis Nabi SAW. Dan kita kena ada tasdik, membenarkan apa-apa saja yang kita dengar dalam taklim ni, kita rasa benar. Walaupun benda tu kita belum boleh buat, ataupun benda kita tak pernah dengar, ataupun kita rasa benda ni bukan di luar kemampuan, tapi bila firman Allah Ta'ala mesti benda tu benar. Kita membenarkan benar benda tu. Dan akhir sekali, adab zahir ni, adab batin ni, kita perlu ada niat tabligh, niat untuk sampaikan apa yang kita dengar ni, kita nak sampaikan kepada semua orang. Dan selepas ada zahir, kita ada batin, kita ada zahir.
Adat zahir ni ada banyak lah. Antara yang boleh kita buat, kita ada ambil wuduk dulu sebelum taklim, solat sunat 2 rakaat, minta Allah Ta'ala bantu, mudahkan kita urusan kita taklim ni. Kita duduk rapat-rapat, memandang kepada orang yang baca, kita dengar bila Nabi. Yang penting bila kita dengar nama Nabi SAW, kita selawat atas Nabi SAW. Kerana orang yang tak selawat ni orang yang bakil. Bila dengar Nabi tak selawat, dia yang bakil. Dan kalau kita boleh juga apabila dengan nama Nabi, nama malaikat, kita sebut alaihi salam, nama sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu huma, kalau 2 orang, kalau ramai radhiyallahu anhum. Dan selepas nak habis taklim ni, kita tutuplah majlis dengan tasbih kifarah. Semoga Allah tak hisap lah. Kita ampunkan sekadar kesilapan kita dalam taklim. Semoga apa yang kita dengar ni kita ambil iktibar, kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Wal 'Asr. Subhanakallah bihamdih, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itulah sahaja panduan untuk mengamalkan taklim di tadika dan juga di rumah. Moga-moga tuan-puan dapat mengamalkan bacaan taklim di tadika dan di rumah secara istiqamah setiap hari, insya-Allah.